Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlilhu fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa dzurriyyatihi ajma'in. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Wala haula wala quwwata illa billahil aliyyil azim. Qala rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Qala Allah Ta'ala fi kitabil aziz, a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Ar-rijalu qawwamuna 'alan nisa bima faddalallahu 'ala bima faddalallahu ba'dahum 'ala ba'd wa bima anfaqu min amwalihim. وقال الله تعالى والذين يقولون ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين إماما وقال الله تعالى ولا تصعر خدك للناس ولا تمشي في الأرض مرحا إن الله يحب كل مختال فخور صدق الله العظيم. Yang dimuliakan Saudara Tuan Imam yang baru saja memperkenalkan saya sebentar tadi, yang dimuliakan Tuan Pengurusi Masjid An-Nur Bandar Rembau ini, Al-Fadhil dan ahli dan kuasanya yang dapat hadir bersama-sama pada malam ini, Tuan Imam sekali lagi, Tuan Bilal, Tuan Siak, khususnya kepada saudara-saudari, teman-teman yang mengenali saya, yang tidak mengenali saya, yang biasa, yang tidak biasa, saya alu-alukan. Mudah-mudahan kedatangan kita ini dirahmati Allah Subhanahu Wa Taala. Saya datang daripada Kuala Lumpur. Alhamdulillah, hari yang pertama saya datang, saya diberi peluang oleh sahabat saya yang membawa saya kemari, iaitu Tuan Haji Jaafar, Alhamdulillah, bekas DO di sini dan memegang beberapa jawatan penting di Jabatan Perdana Menteri dan sebagainya. Sudah bersara, Alhamdulillah, dapat menjalin hubungan lagi. Saya pun satu khidmat dipanggil pegawai takbir dan diplomatik dengan beliau. Alhamdulillah, saya datang 2 hari yang lepas. Malam macam ini kita bagi kuliah maghrib di Masjid Qaryah Senama. Lepas itu pagi itu, tuan-tuan, pagi semalam kita sudah berada di satu masjid yang lain, Alhamdulillah. Dan kemarin pagi tadi kita berada di Surau Al-Jamaliyah. Tengah hari tadi, tuan-tuan, kita bersama dengan guru-guru, pengetua, guru-guru dan juga staf daripada Sekolah Menengah Kebangsaan Duha yang berada di Rembau ini. Dan hari ini, malam ini kita berada di masjid ini. InsyaAllah besok pagi saya berada di Surau Sungai Layang di Bongek. Allah tuan-tuan, kalau yang lapangkan masa besok pagi kuliah subuh sebagai bersama-sama insya-Allah. Saudara yang dimati sekalian, saya telah memikir-mikirkan tanya-tanya tadi kepada sahabat saya yang datang bersama saya, Tuan Haji Zahrum bersama isterinya ada bersama saya. Saya pernah ada isteri saya kat sini. Apa benda lagi yang nak diberi masa saya minum-minum petang tadi? Haji Zahrum kata, berilah sesuatu yang boleh menggerakkan pemikiran manusia. Sesuatu yang boleh insya-Allah meletakkan satu batu asas di tahun baru ini, bagaimana kita seharusnya melayari kehidupan ini. Dan dia juga memberitahu, Alhamdulillah, kalau dapat disentuh bagaimana cara yang terbaik kita nak menjunjung satu tugas yang Allah berikan kepada kita. Saya bimbang tuan-tuan, saya bimbang. Tugas ini tak terfikir, tugas ini tidak terpikul, akhirnya kita mati bertemu dengan Allah Subhanahu Wa Taala, kita tidak menjalankan tugas yang terpenting. Apa tugas itu? Tugas itu ialah khalifah Allah di permukaan bumi. Kita adalah khalifah Allah, puan-puan adalah khalifah Allah, tuan-tuan adalah khalifah Allah. Mungkin kita menjadi guru selama 35 tahun. Mungkin kita menjadi polis selama 35 tahun. Mungkin kita menjadi pegawai kastam selama 35 tahun. Mungkin kita jadi profesor di universiti selama 35 tahun.
Takut kita mati sebagai profesor, mati sebagai pegawai kastam, mati sebagai pegawai polis, mati sebagai guru, mati sebagai peniaga yang meraih tuan-tuan di tepi jalan di sana menjual durian dan sebagainya. Takut. Tapi seharusnya kita mati setelah kita menjalankan satu tanggungjawab. Setelah tuan-tuan menjalankan satu jawatan yang sangat besar di sisi Allah. Apa nama jawatannya? Khalifah Allah di permukaan bumi ini. Atau dalam perkataan lain, Khalifah Allah itu juga disebut sebagai Ansarullah. Siapa di Ansarullah? The helpers of the religion of Allah Subhanahu wa taala. Mereka yang membantu agama Allah Subhanahu wa taala. Ya ayyuhalladzina amanu kunu ansarallah. Kama qala Isa ibn Maryam lil hawariyyin man ansari ila Allah. Qala al hawariyun nahnu ansarullah. Fa amana ta'ifatu min bani Israil wa kafara ta'ifah dan seterusnya. Suatu hari Musa anak Maryam, Nabi Musa menanyakan kepada kaumnya, kumpulan Hawariyun, siapakah di antara kamu yang akan membantu aku menegakkan agama Allah ini? Kumpulan Hawariyun terus menjawab. Tak tanya orang kanan, tak tanya orang kiri, tak tanya orang depan, tak tanya orang belakang, tak tanya nak jawab besok, tak tanya nak balik dulu nak konsult ketua-ketua kita, tak ada. Terus dia menjawab, nahnu ansarullah. Kamilah wahai Isa yang akan bertindak menjadi pembantu penegak agama Allah Subhanahu wa taala. Pembantu penegak agama Allah Subhanahu wa taala dalam Al-Qur'an khusus nama disebutkan Khalifatullah fil ardh. Khalifah Allah di permukaan bumi. Puan-puan, janganlah mati hanya sebagai suri rumah tangga. Puan-puan mesti menjadi mati sebagai penegak-penegak, pembangun-pembangun agama Allah Subhanahu wa taala. Puan-puan kena menjadi ansar Allah. Puan-puan kena menjadi khalifah Allah. Penurai getah yang ada di sini, jangan mati sebagai penurai getah. Matilah sebagai ansar Allah. Matilah sebagai khalifah Allah Subhanahu wa taala. Dan ini akan ditanya, tuan-tuan. Kekhalifahan kita dalam dunia yang kita hidup ni akan ditanya oleh Allah Subhanahu wa taala. Salah satu pertanyaannya, kerana khalifah Allah mesti menjunjung agama Allah, mati saja besok 6 soalan dikubur ditanyakan. Saudara, pertanyaan yang pertama ialah man rabbuka, siapa Tuhan kamu? Siapa Tuhan kamu itu antaranya mengandungi untuk dijawab bahawa kita adalah umat Muhammad, kita adalah hamba Allah. Berbeza dengan Kristian, berbeza dengan Yahudi, berbeza dengan Hindu, berbeza dengan Buddha. Kita diminta, diwajibkan, difardukan untuk menjunjung agama Allah, menjunjung perintah Allah Subhanahu wa taala. Sebab itu bila ditanyakan man rabbuka, siapa Tuhan kamu? Tuan-tuan, kita jawab Allahu Rabbi, bahawa Tuhanku, wahai Allah, engkau adalah Tuhanku. Saudara, bila tuan-tuan menjawab Allah Tuhanku dengan sendirinya, kita mengakui Islam agama kita. Kita mengakui Nabi Muhammad itu adalah Nabi kita. Kita mengaku tujuan tuan-tuan dalam hidup ini untuk mengangkat martabat agama di peringkat diri, di peringkat keluarga, di peringkat masyarakat, di peringkat negeri, di peringkat negara, di peringkat umat. Tuan-tuan dan Hasan Ali bertanggungjawab di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Soalan yang kedua dikubur, wa man nabiyyuka, siapa nabi kamu? Juga nabi ialah tuan-tuan pemimpin segala khalifah. Dan Nabi telah menunjukkan jalannya. Bagaimana kita mesti melaksanakan tugas sebagai khalifah Allah. Tugas guru sudah ada. Tuan-tuan pergi ke Nun, ke Genting Highland. Di sana ada tugas, ada tempat tuan-tuan tempat untuk melatih guru-guru. Tuan-tuan pergi KUPSI, Universiti Pendidikan Sultan Idris, Nun di Tanjung Malim. Tuan-tuan akan diberikan didikan menjadi guru, tuan-tuan dapat. Tapi bagi tahu saya di Malaysia ni, di mana tempat untuk mendidik manusia menjadi khalifah Allah. Tuan-tuan bagi tahu saya di mana? Tempatnya tidak lain dan tidak bukan Universiti Melaya, bukan Universiti Kebangsaan. Tempatnya inilah universitinya. Nama universiti itu ialah Masjid An-Nur Pekan Rembau. Inilah universiti. Nak jadi khalifah Allah, inilah universitinya. Ikutlah mata pelajarannya di sini. Ikutlah silibusnya. Ikutlah kurikulumnya. Ikutlah pendidiknya. Ikutlah apa yang diberikan. Ikutlah apa yang dicadangkan. Ikutlah apa yang digurukan. Bayang kalau ada anak kita tak pernah datang masjid.
Bayang menantu kita yang tak pernah menjejakkan kakinya ke masjid. Bila dia nak dapat tuan-tuan pimpinan, bimbingan untuk menjadi khalifah Allah Subhanahu Wa Taala. Polis dibimbing, recruits, dia akan pergi nun di polis depo. 6 bulan, tuan-tuan nampak 6 bulan. Tuan-tuan tahu kalau askar, nun di production. Bina mereka. Sampai kepala mereka, anak kampung sudah menjadi askar kepala mereka. Fikir askar, fikir musuh, fikir macam mana nak melewatkan musuh, fikir tentang hal-hal weaponry, hal-hal persenjataan. Tapi tuan-tuan, kalau dia habis kat situ jadi corporal, habis kat situ jadi sarjan, habis kat situ tuan-tuan jadi yang lebih besar lagi, mati dia. Hanya dirakamkan menjadi askar berpangkat kolonel. Tapi tidak pernah dia dikalungkan dengan kalungan khalifah Allah di permukaan bumi. Dia kena jawab di hadapan Allah Subhanahu Wa Taala. Saudara, tuan dan puan yang mati sekalian. Sebab itu untuk menjadi khalifah Allah di permukaan bumi, tuan-tuan dan puan, insya-Allah sanjungan sangat besar Allah Subhanahu Wa Taala. Ya ayyuhalladzina amanu in tansurullaha yansurkum wa yutsabbit aqdamakum. Wahai orang yang beriman, hendaklah kamu menjadi penolong agama Allah. Latih anak-anak kamu menjadi penolong agama Allah. Latih anak-anak kamu yang kecil-kecil, yang sebelum sekolah rendah lagi. Dalam kepala dia, engkau menjadi penolong agama Allah. Latih isteri kita menjadi penolong agama Allah. Latih menantu kita menjadi penolong agama Allah. Latih bersama-sama dengan teman sejawat kita untuk menjadi penolong agama Allah. Apa yang berlaku sekarang ini, tuan-tuan dan saya tak menjalankan tugas itu. Tuan tidak latih ke arah itu. Bagi tahu saya, siapa di antara tuan-tuan sudah mengikuti program 2 hari ke, 3 hari ke, sebulan ke? Nama programnya ialah melahirkan manusia khalifah Allah di permukaan bumi. Bagi tahu saya. Tak ada. Tapi Nabi Muhammad SAW, tuan-tuan, 13 tahun di Madinah, solid. Kurikulumnya, silibusnya adalah untuk melahirkan khalifah Allah di permukaan bumi. Solid. 10 tahun di Madinah. 13 years was in Mecca. 10 years in Madinah. Solid. Menjadikan orang Ansar khalifah Allah di permukaan bumi. Saudara dah ada semua dah. Betul tuan-tuan. Kita dah ada semua dah. Negara kita aman, alhamdulillah, relatively aman. Negara kita makmur, relatively makmur. Negara kita stable, relatively stable. I am saying relatively stable. Alhamdulillah. Tak ada yang kebeluran. Orang Malaysia macam orang Afrika. Tak ada orang, tuan-tuan. Tuan-tuan kalau tengok, saya pernah pergi ke Penang Afrika, tuan-tuan. Tengok masjid, tuan-tuan. Ya Allah, masjid, tuan-tuan. Masjid besarnya agaknya dalam 20 kaki, kali 20 kaki atas tanah. Atas tanah, tuan-tuan, atas tanah. Atasnya pelepah-pelepah kema, tuan-tuan. Itu masjid mereka. Di situlah mereka mendapatkan didikan. Di situlah mereka sembahyang Jumaat. Di situlah mereka sembahyang Hari Raya. Air tak ada, tuan-tuan. Air tak ada. Ambil uduk tu satu cabuk, satu calon kecil tu ambil uduk. 4-5 orang ambil uduk. Basuh-basuh begitu saja. Tapi tuan-tuan ni, setengah daripada dia memberi kekuatan-kekuatan. Saya tengok macam mana orang Yaman mempunyai kekuatan. Macam mana orang Sudan mempunyai kekuatan. Macam mana orang Gambia mempunyai kekuatan. Untuk membangunkan Islam menjadi khalifah Allah. Sebab mereka dididik daripada awal. Kamu adalah khalifah Allah. Kamu adalah ansar Allah. Kamu adalah pembantu-pembantu penegak agama Allah. Di Malaysia, we don't have such training. We don't have such exposure. No one tell us that you are a khalifah Allah. No one training us, making us trained to become khalifah Allah Subhanahu Wa Taala. Masalah besar ni tuan. Ini masalah bukan kecil, masalah besar. Sebab itu tuan-tuan, tuan-tuan yang dah umur 70, 75 macam saya, ada anak, ada cucu, tapi ada anak, ada cucu tak pernah dengar daripada datuknya mengatakan kamu adalah khalifah Allah. Tuan-tuan ada isteri, tuan-tuan dah kahwin 35 tahun. Isteri tak pernah dengar daripada suami mengatakan pada isterinya, wahai sayangku, engkau adalah khalifah Allah. Saudara. Sebab itu, saudara, apa tugas khalifah Allah? Tugas khalifah Allah yang pertama sekali, tuan-tuan dan puan, menjadikan dirinya bekerja-bekerja menegakkan agama Allah. Menjadikan dirinya.
Tugas yang kedua, menjadikan anggota keluarga di bawah pimpinannya. Menjadikan anggota keluarga di bawah pimpinannya menjadi insan-insan yang ada bahu memikul agama Allah. Yang ada kepala menjunjung agama Allah. Yang ada tangan, tuan-tuan, yang ada tangan menatang agama Allah. Yang ketiga, tugas Khalifah Allah Subhanahu wa taala untuk menentukan rumah tangganya. Suami isteri ada anak 5 orang, 7 orang. Menentukan anak itu lahir. Anak itu membesar. Anak itu menjadi remaja. Anak itu menjadi dewasa. Dengan kita menyediakan payungnya, anak itu membesar, menjadi dewasa, menjadi orang tua dan mati sebagai khalifah Allah. Kerana ayahnya telah menyuntikkan khalifah Allah dalam rumah tangganya. Yang keempat, khalifah Allah Subhanahu wa taala menentukan tuan-tuan bahawa seluruh anggota keluarga mempunyai akidah yang mantap. Satu. Kedua, seluruh ahli keluarga mempunyai kekuatan mengamalkan syariah yang berterusan. Yang ketiga, seluruh ahli keluarga mesti memaparkan akhlak Islamiah dipraktik dalam keluarga. Suami menggambarkan akhlak Islam, isteri menggambarkan akhlak Islam, anak sulung menggambarkan akhlak Islam, anak nombor 2 menggambarkan akhlak Islam, cucu yang pertama menggambarkan akhlak Islam, iparnya menggambarkan akhlak Islam. Dengan pengaruhnya, mak mertuanya menggambarkan akhlak Islam, bapa mertuanya menggambarkan akhlak Islam. Dan akhirnya, tugas yang keenam, tuan-tuan, Khalifah Allah Subhanahu wa taala untuk menentukan bukan dirinya saja, bukan keluarganya saja, bukan anggota masyarakat kelilingnya saja, seluruh umat, seluruh umat tunduk di bawah kekuasaan Allah Subhanahu wa taala. Saudara, mari kita renungkan sebenar. Kalau itulah artinya khalifah Allah di permukaan bumi. Dan Allah akan tanya kita. Tadi, man rabbuka wa man nabiyuka. Lepas tu ditanya pula tu, wa ma imamuka? Siapa imam kamu? Jawapannya ialah Al-Quranu imami. Quran itu imamku. Khalifah Allah, tuan-tuan dan puan, referensinya ialah Al-Quran. Khalifah Allah, tuan-tuan dan puan, dia punya code of conduct-nya refer kepada Al-Quran. Khalifah Allah, tuan-tuan dan puan, dia punya GO, tuan-tuan, general order-nya adalah Quran. Khalifah Allah, tuan-tuan dan puan, dia punya general order yang membentukkan satu bentuk disiplin, iaitu syurga dan neraka semuanya dalam Al-Quran. Khalifah Allah fikir manusia syurga, manusia neraka. Ketepikan manusia neraka, aku nak lahirkan manusia syurga. Khalifah Allah, dirinya manusia syurga, isterinya manusia syurga, anaknya manusia syurga, teman-temannya manusia syurga. Akhirnya seluruh umat Muhammad menjadi manusia syurga. Saudara, the list is so long. Some of us has reached the age of 60 and 70. Saya bimbang tuan-tuan dan saya belum menjalankan tugas sebagai khalifah Allah. Ambil tuan-tuan dan puan ni. Tadi saya katakan, khalifah Allah akidahnya mantap. Akidah dalam konteks menghidupkan asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah mantap. Saya nak tanya tuan-tuan, tuan-tuan jawab sendiri je. Saya tanya tuan-tuan, maknanya saya tanya diri saya. Bila tuan-tuan dan puan-puan mengikuti program memantapkan akidah? Bila tuan-tuan? Perempuan dah kahwin 20 tahun. Bila suami kita membuat tuan-tuan ke majlis membincangkan tentang pemantapan akidah? Bila? Gila kita bawa anak-anak kita isi dalam kereta 6 orang anak-anak, cari masjid mana yang cerita tentang akidah Islamiah? Ustaz mana yang cerita tentang akidah Islamiah? Ulama mana yang cerita tentang akidah Islamiah? Kalau tidak, tuan-tuan, macam mana anak kita nak jawab marabbuka? Macam mana anak kita nak jawab siapa Tuhan kamu? Macam mana anak kita nak jawab wa man nabiyuka, siapa nabi kamu? Macam mana anak kita nak jawab wa ma imamuka, siapa imam kamu? Macam mana anak kita nak jawab aina qiblatuka, di mana kiblat kamu?
Ini adalah soalan-soalan 6 soalan kubur. Dan tuan-tuan mesti akan jawab sebagai khalifah Allah. You are expected to give a right answer. You are expected to give right answers to those 6 questions. Saudara yang saya muliakan sekalian. Baik, balik tadi. Tugasnya begitu besar. Pahalanya pun begitu besar. Saudara. Tugasnya begitu besar, pahalanya pun begitu besar. Tuan dalam satu hadis Nabi Muhammad SAW menyebutkan memikirkan satu saat tentang agama Allah. Memikirkan satu saat tentang tugas kita sebagai khalifah Allah. Memikirkan satu saat anak-anak di bawah kita diasuh menjadi khalifah Allah. Memikir satu saat seluruh umat Islam di bawah kita yang kita mempunyai akses terus kepada mereka. Tunduk kepada Allah. Satu saat kita fikir, dalam hadis menyebutkan pahalanya seolah-olah kita beribadah 60 tahun pahalanya. Fikirlah tuan-tuan. Kena fikir. Masukkan daya fikir seperti ini di kepala anak-anak kita. Masukkan daya fikir seperti ini kepada dalam kepala isteri dan suami kita. Tadi balik tuan-tuan. Saya tadi menyebutkan lebih kurang sikit tugas khalifah Allah di permukaan bumi. Dan saya mengatakan tuan-tuan dan puan khalifah Allah tegak atas 3 tiang. Saya ulang balik. Tiang akidah, tiang syariah, tiang akhlak. Tiang akidah, tiang syariah, tiang akhlak. Sebab itu saya sebagai suami, saya sebagai ketua keluarga, saya sebagai ayah, ketiga-tiga itu mesti saya garap dengan sebaik-baiknya. Untuk saya sedekahkan, hadiahkan kepada isteri saya, kepada anak saya, kepada cucu saya, kepada cicit saya kemudian hari. Tadi saya sebut tentang akidah, sekarang tentang syariah. Syariah ialah hukum hakam. Syariah antaranya ialah peribadatan. Khalifah Allah Subhanahu wa taala tuan mesti jaga ibadah. Antara ibadah yang mesti dijaga ialah salat. Jangan tinggal salat, jangan tinggal salat. Saya serukan kepada guru-guru tadi tuan-tuan dan puan. Cikgu jangan tinggal salat. Ada 55 orang cikgu tadi. Jangan tinggal salat, jangan tinggal salat. Dalam keadaan apapun, jangan tinggal salat, jangan tinggal salat. Man tarkas salata muta'ammidan faqad kafara jihara. Siapa yang meninggalkan salat dengan sengaja, maka telah kafir terang-teranglah dia. Puan-puan jangan tinggal salat, jangan tinggal salat. Orang kahwin biarlah kita bertanda, tapi jangan tinggal salat. Orang pergi berpiknik di Port Dickson sana, Tanjung Bidara di Melaka sana. Biarlah mereka bertanda. Tapi kita sekeluarga jangan tinggal salat. Pergilah expo di mana pun, jangan tinggal salat. Naiklah kapal terbang pusing dunia pun, jangan tinggal salat. Makanlah di restoran fine dining di mana-mana pun, di Paris, di London, jangan tinggal salat. Sakit macam mana pun, jangan tinggal salat. Sejuk macam mana pun. Saya belajar di Amerika Syarikat 6 tahun setengah. Tempat saya belajar tu 4 tahun setengah di satu tempat nama Wisconsin. Dari segi petanya, Wisconsin tu lebih atas daripada Kanada. Dari segi petanya. Dia punya musim sejuk, salji dia 6 bulan. 6 bulan. Salji punya tinggi, tidur, letak kereta, besok cari kereta tak dapat. Kena ambil shovel, tengok shovel tempat tu. Sebab kereta tuan-tuan sudah ditanam oleh salji. Tapi solat tak tinggal tuan-tuan. Solat tak tinggal. Tak ada air ambil salji tu jadi air untuk ambil wuduk tuan-tuan. Salji. Sembahyang tak tinggal. Saudara yang saya muliakan sekalian, kita mudah sangat tinggal sembahyang. Mudah sangat. Orang datang rumah tinggal sembahyang. Ipoh datang rumah tinggal sembahyang. Pergi memancing tinggal sembahyang.
Pergi meeting, tinggal semayang. Saudara, hadir majlis kahwin, tinggal semayang. Mudah betul. Saudara, khalifah Allah. Khalifah Allah yang namanya Khalifah Allah yang dididik Nabi Muhammad SAW. Dan peristiwa Fathul Makkah, orang Ansar, orang Muhajirin yang dididik oleh Nabi Muhammad SAW, mereka pergi daripada Madinah ke Mekah, pembukaan Mekah namanya, Fathul Makkah, bawa 124,000 followers of Rasulullah SAW. Tak ada seorang pun yang tinggalkan salat, tak ada seorang. Dan 124,000 tak pernah sembahyang di rumah. Masjid. Rasulullah mesti sembahyang masjid. Abu Bakar sembahyang masjid, Umar sembahyang masjid, Osman sembahyang masjid, Ali sembahyang masjid, Abdullah bin Mas'ud sembahyang masjid, Abdullah bin Umar sembahyang masjid, Abdurrahman bin Auf sembahyang masjid, Zaid bin Thabit sembahyang masjid. Saudara, kalau suami kita tak sembahyang di masjid, langsung tak ada asas untuk menjadi khalifah Allah. Kalau anak laki-laki kita ada 3 orang di rumah, yang pertama umur 27 tahun, yang paling kecil umur 16 tahun, tak ke masjid. Artinya tidak ada warisan khalifah Allah kepadanya. Saudara, sebab itu marilah kita bersama-sama. Saudara boleh pergi Tesco hari-hari. Saudara pergi Tesco, saudara pergi Giant. Saya tengok kat sini besar Econ Safe, saudara pergi Econ Safe. Apa lagi kita punya supermarket kat sini nama ni? ME. Family Store. Saudara, catatan malaikat saudara pergi Family Store. Saudara pergi makan sana daging salai di mana-mana, gerobok salai lah berbagai-bagai. Tapi dalam catatan malaikat, saudara tak pergi masjid. Saudara kenyang terbahak-bahak makan biryani. Saudara makan pagi, makan tengah hari, noon di GH Corner kat sana. Kami baru makan di GH Corner. Sendawa 3-4 kali. Tapi saudara tidak pernah sendawakan kenyang iman. Sendawa itu diperolehi daripada mendapatkan makanan iman di masjid yang namanya Masjid Jami' An-Nur di Bandar Rembang ini. Dan saudara yang saya muliakan sekalian. Sebab itu, balik tadi. Akidah, syariat, ibadah. Ambil puasa ni. 23 hari bulan Mac. Kan puasa. Tuan Haji Jaafar, 23 hari bulan Mac rasa dia. Betul ke? Betul Ustaz, 23 hari bulan Mac lebih kurang lah. Kita puasa. Saudara, saya sedih tuan-tuan dan puan. Sedih betul ya. Macam mana kita mengamalkan puasa? Tuan-tuan buka buku, buka sejarah kenabian, baca sejarah para sahabat. Macam mana mereka mengamalkan Ramadan dengan kita mengamalkan Ramadan. Saudara, minta maaf sebenarnya. Orang rata-rata ini observation. Ini observation. Saudara nak kata betul pun okey, tak betul pun boleh. Tak ada masalah bagi saya. Macam mana budak-budak kita, orang kita, termasuk saya agaknya, mengamalkan Ramadan? Saudara, yang pertama sekali bangun malam sahur. Tengah anak kita tak bersahur pun. Anak dara kita bagi tahu mak dia, pukul 11:30 malam, mak, besok jangan kejutkan saya. Saya tak bersahur, saya berpuasa tapi tak bersahur. Biasalah. Nak kejutkan sahur, besok tuan-tuan nak kejutkan sahur. 3 orang anak laki-laki, 2 orang anak perempuan kat rumah. Rumah 2 lapis. 2-3 kali berulang, turun naik. Tak bangun-bangun anak kita. Padahal tuan-tuan, sahur ni, bersahurlah walaupun dengan seulas kurma. Ada lagi hadis, bersahurlah walaupun dengan seteguk air sejuk. Tuan nak tahu dia punya berkat, tak apalah saya tak baca itulah berkat sahur. Itu satu. Yang kedua tuan-tuan dan puan, tidur. Yang bersahur, katakanlah bersahur pukul 5. Pukul 5.40 sudah masuk waktu imsak. Bersahur. Tapi kebanyakan anak kita termasuk suami kita tidur selepas sahur. Bayang Ramadan tidak dapat sembahyang subuh. Bayang Ramadan tidak rukuk dan sujud menyembah Allah.
Bayangkan Ramadan tidak meraihkan ibadah yang merupakan tiang kepada agama. As-salatu ibaduddin. Bayangkan subuh tak datang masjid ini, subuh Ramadan. Itu kita tidur. Apa buat lagi? Nak menghabiskan masa, anak laki-laki kita tu kan keluar dengan motosikal yang belum kerja ni, keluar dengan motosikal. Pergi dengan kawan-kawan, ke sana kemari, nak consume the time. To kill the time. Untuk kita menunggu waktu kita berbuka. Dia keluar tak tahulah semayang tak semayang. Siapa kawan dia kita tak tahu. Tak tahu kita. Dia pergi ke mana kita tak tahu. Balik-balik dekat nak berbuka puasa. Berbuka puasa. Saya dah tengok dengan mata kepala saya tahu punya jahilnya orang. Ada orang berbuka dengan rokok tu tahu. Rokok. Allahu Akbar. Panca rokok. Hisap rokok. Saya pernah saksikan dengan mata kepala saya. Macam mana tuan-tuan? Apa kita berlawak-lawak dengan puasa? Apa kita tuan-tuan? Apa artinya puasa dalam hidup kita? Okey, buka. Tuan-tuan satu masa dulu tuan-tuan, saya dijemput, selalu sangat dijemput. Every Ramadan. Oleh kumpulan-kumpulan korporat, orang-orang besar, orang kaya-raya jemput saya untuk sama-sama berbuka puasa dan memberikan tazkirah. Dan biasanya lepas tu pimpin sedikit tarawih. Saudara buat di hotel besar 5 bintang. Itu serius. Dalam hotel itu untuk dekat tempat makan, di tempat semayang sebelah aja. Pada surau ada tingkat 5, tingkat 6. Tapi nak memudahkan, tak semayang. Daripada 200-300 orang yang datang, company yang besar. Yang semayang 4 orang, 5 orang. Yang semayang driver. Tuh. Yang hisap rokok, yang Tan Sri, yang Datuk hisap rokok. Sampai kelabu WhatsApp kat bilik tu. Tak ada. Tak ada. Inilah cara kita meraihkan Ramadan. Lama-lama saya bila tengok keadaan macam itu tuan, saya dah tidak jemput, saya tak datang dah. Tak datang dah. Ini yang berlaku. Semayang juga, tak puasa juga. Itu orang Malaysia. Semayang juga, tak puasa juga. Bila almarhum Datuk Ismail Kamus ditanyakan dalam satu majlis saya bersama dengan dia. Bagaimana Ustaz kalau orang semayang, berpuasa tapi tak semayang? Apa dia jawab? Tak payah berpuasa lah. Tak payah berpuasa. Kalau berpuasa tapi tak semayang. Inilah yang berlaku. Anak kita berpuasa tak semayang. Yang bekerja di ofis tuan-tuan. Seluruh masa daripada pedol bas 45 sampai pukul 2. Tak semayang. Puasa tak semayang. Tak puasa tak semayang. Ramadan tak semayang. Habis buka puasa. Buka puasa. Sunnah Nabi Muhammad SAW buka puasa di masjid. Sunnah. Berapa orang? Masjid kebanyakan di Kuala Lumpur menjadikan berbuka puasa tuan-tuan. Masjid depan rumah saya tu disediakan untuk dalam 400 orang. 400 orang berbuka puasa. Tapi habis berbuka puasa, habis berbuka. Tak nampak bayang. Tak nampak dah. Maghrib pun tak nampak. Isyak tak nampak. Sembahyang tarawih lagi tak nampak. Kebanyakan anak-anak kita tidak bertarawih tuan-tuan. Saya kadang-kadang heran tengok masuk minggu yang kedua. Anak-anak kita datang tuan-tuan, betul-betul buat 4 rakaat. Lepas tu hilang tuan-tuan. Hilang. Saya pun tak tahu hilang. Hilang tuan-tuan. Tuan-tuan, nak datang Ramadan ni, saya nak tanya Ramadan yang lepas-lepas ni. Berapa orang ayah-ayah yang ada di sini memberikan satu penerangan khas kepada isteri dan anak-anak tentang kehebatan Ramadan. Macam mana Ramadan diraihkan? Dan Ramadan mesti diraihkan tuan-tuan. Mengikut hadis Nabi Muhammad SAW. Awaluhu rahmah. Wa awsatuhu maghfirah. Wa akhiruhu itqum minan nar. Perempuan, tahun ini dengan adanya kita bercerita sedikit tentang Ramadan dalam program ini, tahun ini kita mesti ambil Ramadan itu awaluhu rahmah. Di awal Ramadan 10 hari yang pertama itu rahmat. Tuan, 10 hari yang pertama Ramadan itu rahmat. Rahmat daripada mana? Bukan rahmat daripada penghulu, bukan rahmat daripada DO, bukan rahmat daripada menteri, bukan. Rahmat turun daripada Allah Subhanahu wa taala. Awaluhu rahmat. Apa dia rahmat itu?
Pengampunan itu rahmat. Kasih sayang Allah tertumpah dalam bulan Ramadan itu rahmat. Tuan, kasih sayang belayan, kasih sayang suami istri dalam bulan Ramadan itu rahmat. Mak mertua datang tinggal rumah kita dalam bulan Ramadan. Oh, rahmat. Mak kita bersama dengan kita, dengan ayah kita. Bulan Ramadan berada dengan rumah kita 30 hari. Oh, pintu rahmat sudah terbuka. Yang kedua, wa awsatuhu maghfirah. 10 hari yang kedua itu ialah pengampunan Allah Subhanahu wa taala. Saudara, berapa orang ayah-ayah di sini bagi tahu isteri, bagi tahu anak-anak dia bahawa 10 hari yang kedua itu adalah pengampunan. Apa arti pengampunan? Tadi, ya ayyuhalladzina amanu tubu ila Allahi taubatan nasuha. Wahai orang yang beriman, bertaubatlah kamu, mohon ampunlah kamu dengan taubat nasuha. Hujungnya 10 malam, 10 hari yang terakhir, wa akhiruhu itqum minan nar. 10 hari yang terakhir dibebaskan kita daripada api neraka Allah Subhanahu wa taala. The last 10 days you are to be released from the nar, daripada neraka Allah Subhanahu wa taala. Sudah tak kita bagi tahu anak kita, bagi tahu isteri kita, bagi tahu adik abang kita, 10 malam yang terakhir kamu dibebaskan daripada api neraka Allah Subhanahu wa taala. Tuan-tuan ustaz lebih hebat lagi lah boleh menerangkannya. Tuan-tuan kalau tuan-tuan pergi ke Mekah bulan Ramadan saya pernah pergilah, adalah peluang pergi bulan Ramadan. Bulan Ramadan tuan-tuan ambil hotel yang dekat dengan Baitullah. Safa ke Hilton ke, atau yang sekitar berjalan dalam 10-15 minit daripada hotel ke Masjidil Haram. 10 hari yang pertama dalam Ramadan, sewa satu bilik. Katakanlah sewanya 2,200. 10 hari yang kedua, sewanya sudah menjadi 6,000. 6,000 tuan-tuan. Satu bilik. Pada 10 malam yang terakhir, sewanya sudah menjadi 22,000 ringgit satu malam, satu bilik. Tapi saya tetap pergi lah. Sebab 10 malam yang terakhir mereka mendapatkan meraih Ramadan ikut sunnah Nabi. Apa sunnah Nabi? 10 malam yang terakhir Nabi beriktikaf di masjid, tak keluar dari masjid. Apa iktikaf pengisiannya? Salat, pengisiannya baca Quran, pengisiannya berzikir. Pengisiannya memberikan jenis ilmu. Pengisiannya untuk membersihkan diri. Pengisiannya tuan-tuan puan ialah amal ma'ruf nahi mungkar. Pengisiannya ialah ibadah. Pengisiannya ialah dakwah. Begitu dia Nabi. Sebab itu kebanyakan negara Arab tuan-tuan 10 hari yang terakhir itu cuti. Tuan cuti kan. Syarikat-syarikat tutup 10 hari yang terakhir. Semuanya. Everyone will flock into Madinah, into Makkah and Madinah. In particular di Makkah. Dan mereka mengakhirkan Ramadan yang terakhir itu solid menyembah Allah Subhanahu wa taala. Sebab 10 malam yang terakhir wa akhiruhu itqum minan nar. 10 malam yang terakhir itu kamu dibebaskan daripada api neraka Allah Subhanahu wa taala. Dan soalan saya, repeat soalan saya. Kita bagi tahu tak anak kita? Kita bagi tahu tak kaifiat puasa yang sebenarnya? Kita bagi tahu tak falsafah puasa? Kita bagi tahu tak puasa cara Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam? Kita bagi tahu tak puasa cara para sahabat dan tabi'in? Kita bagi tahu tak puasa orang-orang alim ulama? Dan kita bagi tahu tak pada anak-anak kita? Tuan-tuan, kekurangan-kekurangan, the fallacies puasa yang kita lakukan tahun ke tahun tadilah. Puasa-puasa juga, tak semayang juga. Puasa-puasa juga, tak bersahur juga. Puasa-puasa juga, mungkar juga. Puasa-puasa juga, tuan-tuan tidur juga. Puasa-puasa juga, tak bertarawih juga. Puasa-puasa juga, tak ke masjid juga. Puasa-puasa juga, mengumpat juga.
Puasa-puasa juga, bergaduh suami istri juga. Puasa-puasa juga, tak tegur istri juga. Puasa-puasa juga, masih bergaduh dengan bapak mentua juga. Mana saudara? Saudara yang dimati sekalian. Kau pada? Saya akan bagi Ustaz dalam 10 minit lagi. Ustaz. Boleh Ustaz ya? Dah patut dah azan kan? Dah azan, patut Isya. Belum lagi? Dah, tadi lagi dah azan. Okay. Saudara yang dimati sekalian ya. Balik tadi perbincangan kita mengenai Khalifah Allah di permukaan bumi. Balik perbincangan kita mengenai Ansar Allah. Kita menjadi penegak, membantu agama Allah Subhanahu Wa Taala. Saya harap saya akan mengakhirkan kuliah ini dengan memberikan beberapa cadangan kepada kita semua. Pertama, saudara, malam ini kita ada beberapa hari saja lagi, beberapa minggu saja lagi akan datang ke Ramadan. Malam kita nak register pada malam ini disaksikan oleh malaikat-malaikat yang meraihkan kita pada malam ini. Apa kita nak registerkan? Kita nak registerkan bahawa mulai tahun ini dengan Ramadan ini aku nak menjadi khalifah Allah yang telah difardukan kepada aku. Pertama, aku nak menjadi khalifah Allah yang diwajibkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala kepada aku sebagaimana kewajiban itu diwajibkan kepada para nabi dan para rasul, kepada para sahabat, tabi'in, dan akhirnya kita nak sambut tugasan kita sebagai khalifah Allah di permukaan bumi. Itu nombor satu. Nombor dua. Nombor dua, tuan-tuan ya. Bila kita dah berjanji pada malam ni, sebab ingat tuan, khalifah Allah assuming the responsibility and the duty of khalifah Allah Subhanahu Wa Taala is a paramount importance, is obligatory, wajib, fardu. Jadi khalifah Allah. Menjadi cikgu pun wajib. Khalifah Allah lebih wajib daripada menjadi cikgu. Menjadi pegawai tentera wajib. Menjadi khalifah Allah lebih wajib daripada menjadi pegawai tentera. Menjadi motivator, menjadi pensyarah, menjadi pengkuliah wajib. Tapi menjadi khalifah Allah lebih wajib daripada pemberi kuliah. Jadi saudara, saya harap selepas ini tuan-tuan huraikan balik, relaikan balik bersama isi anak-anak di mana kita bila kita membincangkan tentang khalifah Allah di permukaan bumi ini. Nombor tiga. Nombor tiga, tuan-tuan dan puan ya. Setelah kita mengetahuinya untuk mendapatkan kepahaman yang lebih lanjut, untuk mendapatkan assurance bahawa kita adalah khalifah Allah, tuan-tuan buka ayat-ayat Quran dan hadis-hadis mengenai khalifah Allah di permukaan bumi. Antaranya, ya ayyuhalladzina amanu in tansurullaha yansurkum wa yutsabbit aqdamakum. Wahai orang yang beriman, hendaklah kamu menjadi pembantu penegak agama Allah. Niscaya Allah akan kukuhkan pendirian kamu. In tansurullaha yansurkum wa yutsabbit aqdamakum. Sesungguhnya Allah akan memperkuatkan, mempergagahkan lagi kedudukan kamu untuk memikul tanggungjawab sebagai khalifah Allah di permukaan bumi. Saudara, saya harap sangatlah diri saya yang bercakap pada malam ini, bersempena datang Ramadan ini, mari kita pikul tanggungjawab ini. Nombor 4. Saudara-saudara, apa benda dalam dunia ini pun, saudara nak jadi agronomis, ahli-ahli pertanian, tuan bayangkan tuan-tuan, di Cembung ni ada pusat pertanian. Tuan, latih tentang benih, latih tentang buat batas, latih tentang fertilizer, latih tentang insecticide. Allah tuan-tuan, latih tentang nama-nama tanaman, latih tentang biji-biji benih, latih. Itu nak menjadi agronomis, nak menjadi agriculturalist. Tapi kita nak jadi khalifah Allah. Apa latihannya?
Sudah tentulah latihannya merangkumi 3 perkara. Nombor 5, latihannya merangkumi 3 perkara. Latihan akidah, latihan syariah, lagi satu tadi, latihan akhlak. Latihan akidah, latihan syariah, latihan akhlak. Nombor 6, bila latihannya latihan akidah, syariah dan akhlak, mulai hari ini, jangan tangguh. Jangan tangguh-tangguh. Oleh hari ini juga, murnikan akidah kita. Cari buku, cari guru, pergi jumpa ustaz, pergi jumpa tuan-tuan guru alim, pergi jumpa orang alim, pergi jumpa ustaz-ustaz, pergi jumpa pahat tahfiz, guru-guru tahfiz. Cerita bagaimana kita nak memurnikan akidah. Sangat penting tuan-tuan, sangat-sangat penting. Murnikan akidah. Nombor 1 tuan-tuan, nombor 2, macam mana kita nak menghayati syariat, menghayati peribadatan. Kalau kita lewat sembahyang isyak misalnya, lewat sembahyang isyak, bawa tidur, tak tidur-tidur. Tuan-tuan tak percaya tuan-tuan yang dah biasa sembahyang. Tuan-tuan, tiba-tiba satu hari entah macam mana, letih sangat, kita terus tidur sampai maghrib tak sembahyang isyak. Pukul 10 terbangun. Pukul 12 terbangun. Pukul 3 terbangun. Malaikat kejutkan kita tuan-tuan. Sebab malaikat hendak kita bersama-sama dengan amalan selama ini. Orang tanya. Itu apa? Mic berbunyi. Jadi waktu solat. Oh, belum isyak lagi. Oh, okey, sorry. Biasanya kita bagi 10 minit ke? Selepas iqamah. 10 minit selepas azan. Iqamah. Saudara, itu tentang syariat, tentang peribadatan. Maknanya, bersempena dengan datang Ramadan ni, kita murnikan, kita halusi, kita hidupkan, kita hayati ibadah. Terutama solat. Jangan tinggal solat. Tuan-tuan ya, cuba tuan-tuan buat calculation dia. Katakanlah kita berumur macam saya 75 tahun. Kita dah tinggal solat, tak jaga solat 40 tahun. Baru dah sampai umur dalam 50, baru teringat nak solat. Baru ustaz bagi tahu, baru jinak dengan ustaz, baru jinak dengan masjid, 40-50 tahun tak solat. Satu hari kita tak solat 5 kali. 5 waktu. Satu minggu 35 waktu. Satu minggu 5 kali 7 35. Betul? Satu bulan 35 kali 30 berapa? 3 kali 5 15 kali 3 9 1050. Betul? 1050 waktu satu bulan. Satu tahun 1050 kali 12. Kali dengan 40 tahun, 50 tahun tak sembahyang. Berapa puluh ribu kita tak sembahyang. Ayah saya tuan-tuan, ayah saya guru agama, ayah saya imam, ayah saya guru Quran, mak saya guru Quran. Ayah saya, maaf saya sebut ayah saya ni dah meninggal dah, kat 18 tahun dah meninggal. Ayah saya bagi tahu anak-anak dia dengan bagi tahu diri dia. Ayah saya sembahyang kalau ikut nenek saya sejak umur 4 tahun ayah saya dah sembahyang. 4 tahun tuan, 5 tahun sembahyang Haji Ali. Nenek saya kata, datuk saya, adik-beradik tak pernah tinggal sembahyang. Dia orang Bugis, keturunan Bugis datang daripada Makassar tuan-tuan. Tak pernah tinggal sembahyang. Pun begitu, ayah saya bagi tahu anak-anak dia, 8 orang adik-beradik, saya 8 orang adik-beradik. Apa dia suruhnya? Kata, habis isyak, buat solat sunat isyak, lepas tu disuruh kita qada isyak. Saudara, habis isyak, sunat isyak, qada isyak. Haji Ali ni, yang tak pernah tinggal sembahyang, dilaporkan oleh nenek saya. Pelapornya nenek saya. Tiap-tiap kali dia sembahyang isyak, sembahyang maghrib, sembahyang zuhur,
Selepas maghrib, sembahyang 2 rakaat sunat maghrib. Lepas tu dia adakan qada sembahyang maghrib. Tadi berapa puluh ribu kita nak qada. Tuan buat fikirkan, kalau begitulah banyaknya sembahyang nak diqada, adakah masanya kita nak duduk kedai kopi sampai 2 jam? Adakah masanya dah umur 72 tahun pergi mancing-mancing lagi? Tadi sekali lalu tempat mancing, tuan-tuan, sekali lalu. Penuh motorkar tempat mancing. Adakah tuan-tuan umur 72 tahun masih lagi bersorak beria-ria sangat, tuan-tuan dan puan, Singapura kalah 1-4 dengan Malaysia? Ini namanya lara. Lara tak? Lara artinya melakukan sesuatu dalam bentuk perkataan dan bentuk perbuatan yang kita lakukan tidak ada kait dengan Allah Subhanahu Wa Taala. Itu namanya lara. Qad aflahal mu'minun alladzina hum fi salatihim khashi'un. Lepas tu walladzina hum 'anil lagwi mu'ridun. Jangan lara, jangan lara, jangan lara. Saudara, khalifah Allah tak boleh lara. Jalan. Saya kadang-kadang tengok tuan-tuan, orang dah umur 60-70 tahun. Datang ke masjid, habis je semayang balik. Tak adalah nak semayang sunat, tuan-tuan. Tak ada. Tak adalah nak tunggu imam zikir sikit, wirid sikit, angkat tangan, mengaminkan. Amin. Benar wahai imam. Amin. Amin. Allah. Kesian, tuan-tuan. Inilah yang berlaku. Dan ini bukan khalifah Allah. Tengok macam mana Nabi Muhammad SAW sebagai khalifah Allah, tuan-tuan. Saya nak sebut. Aisyah bila ditanyakan oleh sahabat macam mana sembahyang malam. Ambil contoh sembahyang malam Nabi Muhammad. Nabi maksum. Nabi tak ada dosa. Nabi tak ada satu catatan hitam pun dalam hatinya. Sebab itu Nabi orang yang pertama. Bukan Nabi Adam. Bukan Nabi Nuh. Bukan Nabi Ibrahim. Bukan Nabi Harun. Bukan Nabi Musa. Yang mula-mula melangkah ke syurga dan membawa umatnya ke syurga. Mula-mula ialah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Tuan, tapi macam mana sembahyang dia? Aisyah melaporkan sembahyang malamnya. Aku yang selalu melihat sembahyang Nabi Muhammad, kata Aisyah. Aku lihat bila Nabi sujud, dia kata bila Nabi sujud, aku dengar. Macam mana bunyi dadanya. Dadanya berkocak aku dengar dadanya. Berkocak macam mana? Macam kawah yang besar. Taruh air, diunggun dengan api yang marah, menggelegak dalam kawah itu. Begitulah bunyi menggelegaknya dada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Menggelegak pasal apa, tuan-tuan? Bila aku tengok Nabi bangun daripada sujudnya lama. Aku tengok tempat sujud Nabi banjir dengan air mata baginda. Nabi nangis, tuan-tuan, Nabi nangis. Dan setengah-setengahnya dikatakan Aisyah melaporkan. Aku dengar. Sayup-sayup Nabi ulang dalam tangisannya. Apa Nabi sebut? Ummati. Umatku. Nabi sudah tangiskan anak kita yang tak datang masjid. Nabi dah tangiskan suami kita yang tak datang ke masjid. Nabi tangiskan tuan-tuan depan menantu kita yang tak semayang tu. Nabi tangiskan suami-suami yang tak pimpin isteri dan anak-anak. Jadi begitulah intensity. What I'm talking about is how does the Prophet Muhammad SAW perform his prayer? The intensity. So intense. Kita relax je. Habis saja imam sembahyang, maghrib ke isyak, push. Hadis mengatakan, tunggu dulu. Wirid dengan imam. Aminkan doa imam. Tapi kita tak buat. Okey, balik tadi. Saudara, Khalifah Allah Subhanahu Wa Taala akhirnya berjuang. Sebab itu tuan-tuannya, kita yang menjadi Khalifah Allah ni, tempahannya ialah syurga. Sebahagian daripada kita akan dikurniakan syurga Firdaus. Sebab
kita melakukan satu tugas yang sangat murni sebagai khalifah Allah. Apa tugasnya? Jihad di jalan Allah. Jihad. Jadi kita boleh kita tajuk lain tentang jihad. Bila-bila Ustaz ada kesempatan saya melintas kemari nanti, bolehlah kita sambung-sambung sikit. Jihad. Jihad tak ada pada orang Kristian. Jihad tidak ada pada orang Yahudi. Jihad, the jihad that I am talking about is not readily available, not available within the face of Confucianism, of Sikhism. Tak ada. Jihad yang ada ialah bagi orang Islam. Allah bukakan pintu jihad kepada kita. Jihad untuk isteri, jihad untuk suami, jihad untuk anak-anak. Apa arti jihad? Arti jihad ialah meletakkan Islam ke persadanya. Meletakkan Islam ke mercunya. Meletakkan Islam ke singgasananya. Itulah jihad di jalan Allah Subhanahu wa taala. Akhirnya tuan-tuan dan bahan Ustaz, terima kasih Ustaz. Terima kasih Tuan Imam, terima kasih Tuan Bilal. Terima kasih semuanya. Terima kasih. Saya tengok malam ni tuan-tuan, bukan nak katalah kan Ustaz, kehadiran malam ini sejak Covid ni saya perhatikan saya dah pergi tak kurang 100 surau dan 150-30 masjid Ustaz. Di ujung minggu lepas ini, minggu depan, hari Jumaat, hari Sabtu, hari Ahad sampai hari Senin pagi saya akan berada di Jengka Ustaz, Jengka. Lepas tu next week lagi saya akan berada di Ipoh. Jumaat, Sabtu, Ahad di Ipoh. Begitulah tuan-tuan ya. Haji Jaafar rangkakan program tuan-tuan ya. Subuh, duha, maghrib, subuh, duha, maghrib. Besok yang terakhir, subuh di Sungai Lalang. Betul? Sungai Layang ke Lalang? Sungai Layang. Besok subuh di Sungai Layang, di Boston. Di Boston. Boston kat mana tuan? Bongek, di Bongek. Jadi insya-Allah boleh kita jumpa besok pagi. Saya akan berada di sana. Lepas besok pagi insya-Allah saya minta kepada Allah Subhanahu Wa Taala dipermudahkan perjalanan pulang ke Kuala Lumpur untuk meneruskan usaha sikit menjamah tugas. Menjamah bukan buat lagi. Sikit menjamah tugas sebagai khalifah Allah di permukaan bumi ini insya-Allah. Tuan ya, kita akhirkan dengan doa sikit. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad sayyidil awwalin wal akhirin wa radallahu tabaraka wa ta'ala an kulli sahabati Rasulillah majma'in. Allahumma inna nas'aluka ridhaka wal jannah wa na'udzu bika min sakhatika wan nar. Allahumma innaka 'afuwun karim tuhibbul 'afwa fa'fu 'anna wa 'an walidina wa li jami'il muslimin wal muslimat wal mu'minin wal mu'minat birahmatika ya arhamar rahimin. Allahumma ahyina bil iman wa amitna bil iman wahsyurna bil iman wa adkhilna al jannata ma'al iman birahmatika ya arhamar rahimin. Raditu billahi rabba wa bil islami dina wa bi Muhammadin nabiyyan wa rasula. Ya Hanan ya Mannan, ya Hanan ya Mannan, ya Hanan ya Mannan, ya badi'as samawati wal ard, ya dzal jalali wal ikram, ya dzal jalali wal ikram. Ya Allah ya Tuhan kami hadir dalam majlis ini yang disebut sebagai taman syurga. Pilihlah kami menjadi insan syurga wahai Allah. Pilihlah kami sebagai suami menjadi insan syurga. Pilihlah kami sebagai ayah menjadi insan syurga. Pilihlah istri kami yang kami sayang, kami kasih, kami cinta sebagai insan syurga. Pilihlah anak laki-laki kami sebagai insan syurga. Pilihlah anak perempuan kami sebagai insan syurga. Pilihlah ayah bunda kami yang kami sayang, kasih dan cinta kepada mereka sebagai ahli syurga. Abang kakak dan adik kami sebagai ahli syurga. Mertua-mertua kami dan ipar-ipar kami menjadi ahli syurga, wahai Allah. Ya Allah ya Tuhan kami. Kau berilah taufik dan hidayah kepada kami. Kami memerlukan hidayah, wahai Allah. Gugurkanlah sebutir hidayah dalam hati-hati kami, wahai Allah. Gugurkanlah sebutir hidayah dalam hati-hati kami, wahai Allah.
Kami tidak boleh meneruskan kehidupan tanpa hidayah. Kami tidak boleh menjadi manusia tua tanpa hidayah. Kami tidak boleh menjadi manusia yang disakitkan tanpa hidayah. Kami tidak boleh jadi manusia yang dinazakkan tanpa hidayah. Kami tidak boleh jadi manusia yang boleh mengucap kalimat yang terakhir, la ilaha illallah, tanpa hidayah. Ya Allah, ya Tuhan kami, Engkau bentangkanlah pintu hidayah di hadapan kami, wahai Allah. Dengan pintu itu masuklah istri kami yang kami sayang. Masuklah ke suami kami yang kami cinta. Masuklah adik, abang, dan kakak kami. Khusus masuklah bapak dan ibu dan ayah kami, wahai Allah. Ya Allah. Ya Allah, ya Tuhan kami. Kata ayah bonda kami, datuk dan nenek dan moyang kami yang telah pergi mendahului kami. Abang dan kakak kami yang telah pergi mendahului kami. Mertua-mertua kami yang telah pergi mendahului kami. Damaikan mereka di alam barzah, wahai Allah. Damaikan mereka di alam barzah, wahai Allah. Damaikan mereka di alam barzah, wahai Allah. Ya Allah, ya Tuhan kami. Hentikan seksa terhadap mereka, wahai Allah. Hentikan seksa terhadap mereka, wahai Allah. Hentikan seksa terhadap mereka, wahai Allah. Ya Allah, ya Tuhan kami. Engkau satukan hati-hati kami dalam keluarga. Ikatkanlah kasih sayang antara kami dengan istri kami dan suami kami, wahai Allah. Ikatkanlah kemesraan antara kami dengan anak-anak kami. Ikatlah kasih sayang kemesraan antara kami dengan menantu kami. Dengan ipar kami. Ya Allah, ya Tuhan kami. Engkau lah yang menentukan yang terbaik. Ikatlah kasih sayang kami dengan sahabat-sahabat kami, dengan jiran tetangga dan sahabat kami. Ikatlah kasih sayang kami dengan seluruh umat Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ya Allah, ya Tuhan kami. Pilihlah kami sebagai ansar Allah. Pilihlah kami sebagai khalifah Allah, wahai Allah. Kami adalah khalifah Engkau, wahai Allah, untuk menjalankan tugas, menyambung tugas kenabian dan kerasulan Nabi Muhammad SAW, menyambung tugas para sahabat dan tabi'in. Ya Allah, ya Tuhan kami, terimalah sedikit amalan kami. Kami jahil, kami tidak mengerti melakukannya. Kami tak nampak jalannya, tunjukkan kami jalan yang benar. Jalan yang pernah diteruskan Nabi Muhammad SAW. Wa anna hadza sirati mustaqiman fattabi'uhu wala tattabi'us subula fatafarraqa bikum an sabili dzalikum wasaqum bihi la'allakum tattaqun. Ya Allah, terimalah amalan ini, wahai Allah. Kepada mereka yang menganjurkan sahabat kami, ya Allah, ya Allah, Haji Ja'far yang menganjurkannya, Kau bilah taufik dan hidayah kepadanya. Sayangkanlah dia, kasihkanlah dia, ya Allah. Berikanlah yang terbaik kepadanya. Kepada teman-teman kami yang datang bersama dengan kami daripada Kuala Lumpur untuk meraihkan Engkau, meraihkan agama Engkau, ya Allah. Untuk meraihkan kekuatan perjuangan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Terimalah amalan kami ini, wahai Allah. Terimalah amalan kami ini, wahai Allah. Terimalah amalan kami ini, wahai Allah. Ya Allah, ya Tuhan kami. Kepada Engkaulah kami berserah, wahai Allah. Engkau tentukan yang terbaik pada yang berlaku kepada kami. Kepada istri kami, suami kami, dan anak-anak kami. Dan seluruh umat Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Rabbana innana sami'na munadiyan yunadi lil iman. An aminu bi rabbikum fa amanna. Rabbana faghfir lana dhunubana wa kaffir 'anna sayyi'atina wa tawaffana ma'al abrar. Rabbana wa atina ma wa'adtana 'ala rusulika wa la tuzina yaumal qiyamah. Innaka la tukhliful mi'ad. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzaban nar. Sallallahu alaihi Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun. Wassalamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Taqabbalallahu minkum. Terima kasih Ustaz, terima kasih semuanya. Kita akhiri dengan tasbih kafarah dan surat Al-Asr. Subhanallahi wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Bismillahirrahmanirrahim. Al-'asr innal insana lafi khusr illa alladziina aamanu wa 'amilus shalihat wa tawassaw bil haqqi wa tawassaw bis sabr. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.